Pada pengajian kita yang lepas, kita masih membicarakan tentang zakat fitrah. Dan kita membicarakan berkenaan dengan bilakah masa wajibnya kita bayar zakat fitrah dan bilakah masa akhirnya. Maka masa kewajipannya adalah dengan terbenamnya matahari pada hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, masuk ini kepada 1 Syawal. Dan akhir ini masa seseorang itu dapat melaksanakannya apabila terbenam di matahari, apabila masuk ini kepada 2 Syawal. Kalau sekiranya seseorang itu sengaja melambatkannya, maka dia berdosa dan diwajibkan qada. Diwajibkan yang dibayar zakat fitrah. Maka ini kita mengatakan waktu kewajipan. Jadi penulis memberikan banyak misal. Kalau sekiranya seorang ini meninggal dunia sebelum terbenam di matahari, maka tidak diwajibkan kita membayarkan zakat fitrah daripada harta peninggalannya. Begitu juga kalau sekiranya seorang bayi dilahirkan selepas terbenam di matahari, maka tidak diwajibkan ibu bapanya untuk membayarkan zakat fitrah baginya, sebab ini dia tidak menghadiri apabila matahari itu terbenam. Begitu juga dengan isteri yang nasyizah. Kalau sekiranya dia nasyizah, dia tidak ini mentaati yang suaminya kepada perkara yang hak, ataupun dia keluar daripada rumahnya tanpa izin dan tidak balik ke rumah sebagai misal, maka sekarang ini kewajipan mengeluarkan zakat fitrah bagi isteri tersebut tidak diwajibkan atas suami. Begitu juga dengan hamba yang lari. Ini akhir sekali kita membicarakan kalau tak sahab saya. Hamba yang lari. Adakah diwajibkan yang tuan membayarkan zakat fitrah bagi hamba? Kalau sekiranya lari, tidak diwajibkan. Ada khilaf sedikit yang disebutkan oleh penulis. Nah, jadi ini adalah sikit lebih kurang apa yang kita membicarakan akhir sekali berkenaan dengan zakat fitrah. Kita juga membicarakan tentang sa'. Diwajibkan 1 sa', iaitu 4 mud. Balik ini kepada makanan pokok yang dimakan dalam sebuah negeri. Kita di Singapura kita mengeluarkan beras. Di India, di Delhi mereka mengeluarkan gandum, sebab ini adalah makanan pokok di tempat masing-masing. Maka apabila kita mengeluarkan zakat fitrah, kita nak kena meraihkan kita berada di mana. Kalau kita berada di tempat yang mana makanan pokok ni adalah beras, maka kita mengeluarkan beras. Kalau kita berada di tempat makanan pokok ni adalah gandum, maka kita mengeluarkan gandum. Nah, teruskan. Ke surah 19 dah. Daripada first paragraph tapi yang 1 syak iaitu 4 mud. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 1 syak iaitu 4 mud. 1 mud adalah 1/3 liter. Dan menurut perkiraan segolongan ulama adalah sepenuh cakupan 2 telapak tangan yang sedang. Nah, ini seperti mana saya mengatakan minggu lepas kita mengatakan tentang perkara ini. Yang dimaksudkan dengan mud adalah bila kita mengambil kedua tangan kita mengangkat. Ini adalah 1 mud. Sikit lebih kurang. Tangan yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tangan yang sedang. Jadi kalau dia mengangkat ini dikirakan 1 mud. Maka sa' bagi zakat fitrah ada 4 kali ganda. 1 mud ia adalah 4, ada 4 sa'. Jadi kalau beras kita sikit lebih kurang 2.2 kg hingga ke 2.5 kg. Jadi kalau kita beli 5 kilo beras, maka kita boleh membayar ini untuk 2 orang. Biasa beras yang dijual 5, dijual yang ini 5 kilo. Betul ke tidak? Jadi ini kita mengatakan boleh yang ini dibayar yang ini untuk 2 orang. Nah, dan lebih afdal kita bayar dengan kita menggunakan beras dan juga kita memberikan duit, tidak ada masalah. Yang ini biasa yang lebih afdal kita, sebab hari ini orang mengatakan orang miskin dia lebih berhajat kepada duit daripada beras. Kita boleh memberikan kedua-duanya. Kalau kita ada kemampuan, zakat fitrah ini tidak begitu mahal. Jadi kita memberikan kedua-duanya. Kita memberikan beras, kita memberikan duit pun tidak ada masalah. Kita ada perbezaan dalam mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Abu Hanifah berkenaan dengan sama ada mengeluarkan beras ataupun duit. Ini akan disebutkan oleh penulis. Tapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang mu'tamad tidak sah ini duit. Dia mesti ini dengan beras. Sebab ilahnya supaya orang miskin merasai daripada makanan orang kaya. Tetapi Imam Abu Hanifah membicarakan tentang qimah. Beras ini yang diwajibkan 4 sa', berapa harganya? Kita menanyakan misalnya di Singapura misalnya 2.5 kg beras yang sedang, berapakah ini harganya? Daripada situ ini kita dapat menentukan
berapa yang ni banyak, ini zakat fitrah. Dan harga beras pun berbeza-beza. 10 tahun yang lalu punya harga beras tak sama dengan sekarang, disebabkan dengan inflasi. Disebabkan dengan inflasi, harga ini barangan bertukar. Jadi kita juga ini harus mengetahui ini perkara ini. Jangan kita keluarkan yang ini pada zaman 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu mungkin zakat fitrah $2.50. Sekarang tidak ada $2.50 tidak ada. Dia lebih daripada itu. Nah, maka perkataan retail ini sudah tidak digunakan dalam timbangan. Ini adalah timbangan dahulu. Zaman dahulu mereka menggunakan retail. Zaman sekarang kita menggunakan kilogram, gram dan juga apa? Ounce. Jadi hari ini ulama-ulama kita mereka convert ini retail ini kepada kilogram. Sikit lebih kurang ini 2.4. 2.2 hingga ke 2.4 ini kilogram. Ini adalah 1 sa'. Jadi kalau kita divide by 4, daripada situ kita dapat 1 mod. Nah, maka belum cukuplah jika bukan makanan pokok yang lumrah di daerah orang yang difitrahi dan juga makanan pokok pembayar fitrah. Bila lain daerah dengan yang difitrahi atau makanan pokok daerah pembayar fitrah, kerana hasrat nafsu mustahikin orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah kepadanya. Nah, di sini penulis mengatakan tidak dibolehkan kita mengeluarkan makanan yang bukan makanan pokok pada daerah yang kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita di Singapura tidak dibolehkan kita mengeluarkan gandum ini sebagai zakat fitrah. Sebab kita menanyakan makanan pokok di sini apa yang orang makan? Kebiasaannya dia adalah beras. Maka wajib kita mengeluarkan beras. Kenapa? Sebab kebiasaan manusia di sini mereka menyukai ini beras. Mereka memberikan kedepanan kepada beras daripada selain beras. Maka diwajibkan kita mengeluarkan beras. Walaupun gandum ini adalah makanan pokok juga. Kalau kita mengatakan makanan pokok, gandum adalah makanan pokok, jagung juga adalah makanan pokok, begitu atau tidak? Ada jenis-jenis makanan yang lain yang dimakan di sebuah negara-negara yang lain dikirakan sebagai makanan pokok. Mereka menganggapnya sebagai makanan pokok. Kalau kita pergi di tempat ini Badui, Arab Badui dan sebagainya, mungkin makanan pokok adalah benda yang lain. Betul atau tidak? Bukan beras dan bukan gandum, mungkin benda yang lain. Jadi manusia berbeza-beza, tempat yang ini disebabkan tempat mereka dan sebagainya. Jadi bila seseorang itu nak mengeluarkan zakat fitrah, wajib ini dia meraihkan makanan pokok. Tidak dibolehkan dia mengeluarkan selain daripada makanan pokok. Nah, dari sini maka fitrah wajib dibahagikan kepada orang-orang fakir di daerah yang orang yang difitrahi. Kalau daerahnya tidak dikenal, misalnya kerana orang minggat, maka ada beberapa pendapat. Antara lain berpendapat fitrah wajib dikeluarkan seketika. Pendapat lain mengatakan tidak wajib fitrah dikecuali jika telah pulang kembali dan pendapat yang tidak mewajibkan zakat fitrah. nah, penulis ini mengatakan diwajibkan seseorang itu apabila dia membayar zakat fitrah, dia membayar ini zakat fitrah kepada orang miskin dalam negerinya. Ini adalah pendapat muktamad dalam mazhab. Tidak dibolehkan kita membayar yakni zakat keluar daripada negeri. Kalau kita tinggal di sebuah negeri, wajib ini kita membayar ini zakat fitrah di dalam ini negeri tersebut. Ini adalah pendapat yang muktamad. Kita ada khilaf berkenaan dengan masalah ini. Ini adalah masalah yang dikenali sebagai naqluz zakat. Adakah yang ini dibolehkan dari naqluz zakat ataupun tidak dibolehkan naqluz zakat? Penulis ini kedepankan pendapat yang muktamad di sini, yang ini tidak dibolehkan. Wajib kita memberikan ini kepada orang miskin yang ini di negara tersebut. Kalau sekiranya tidak diketahui, seperti satu orang ini dia melarikan diri dan dia tidak mengetahui, mengetahui yang ini di mana yang ini dia berada sebagai misal, maka apabila kewajipan zakat fitrah itu diwajibkan ke atasnya, wajib ini dia mengeluarkan di tempatnya yang mana dia berada di dalamnya. Yang mana ini dia berada ini di dalamnya. Ada pendapat yang mengatakan tidak diwajibkan sehingga yang ini dia kembali kepada kampung halamannya. Ya, sebab ini dia tidak mengetahui yang ini tempat. Kita mengatakan asal kewajipannya adalah di mana dia tinggal. Di mana dia tinggal. Tapi kalau dia keluar daripada negerinya dan dia pergi kepada tempat yang dia tidak mengetahui, maka diwajibkan dia mengeluarkan apabila dia kembali kepada kampung halamannya. Boleh faham insya-Allah? Nah, Ustaz, yang tadi ini misalnya kerana orang minggat
Main minggat ni Ya, saya. apa maksud dia? Kalau daerahnya tidak dikenal, misalnya kerana orang minggat. Kan itu minggat. Bahasa minggat. Bukan, ini maksudnya orang yang melarikan dirinya. Dia melarikan, dia lari daripada kampungnya. Jadi kita tulis ini di sana, abiq. Ini perkataan abiq ini melarikan diri. Ini saya rasa bahasa Indonesia ini. Cambangan masalah. Zakat fitrah belum cukup bila dikeluarkan dalam bentuk wang seharganya. Barang yang cacat, yang termakan bubuk atau yang basah, kecuali bila telah kering kembali dan menjadi kuat disimpan serta patut dimakan. Sekarang penulis ini mengatakan, ini adalah pendapat yang muhtamad sekali lagi berkenaan dengan, dia mengatakan tidak dibolehkan kita mengeluarkan qimah. Qimah, apa maksud qimah? Yakni wang. Tidak dibolehkan kita mengeluarkan wang. Ini zakat fitrah ya. Tadi kita mengatakan 2.5 kg ini berapa harganya? Wallahu a'lam, ini kita mengatakan mungkin harganya $5 sebagai misal. Maka ini dimaksudkan dengan qimah. Jadi penulis mengatakan tidak dibolehkan, tidak sah mengeluarkan qimah. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, tidak dibolehkan kita mengeluarkan ma'ib. Apa maksud ma'ib? Maksudnya zakat yang kita keluarkan, sama ada beras ataupun gandum, ada keaiban di dalamnya. Beras yang sudah rosak, tidak dibolehkan kita membayar sebagai zakat fitrah, tidak sah. Beras ini yang sudah dimakan apa? Ini perkataan seterusnya dia mengatakan musawwas. Musawwas ini dah masuk ulat, sus. Beras ini dari kutu beras kan. Jadi beras ini apabila sudah disimpan lama, setengah sudah dimakan oleh kutu. Jadi bila kita buka ini beras, Masya Allah, kutu di mana-mana. Ini tidak sah yang ini dibayar sebagai zakat fitrah. Sebab wajib yang ini kita bayar dengan harta yang baik. Kita nak memberikan kepada fakir dan miskin, kita wajib ini memberikan jenis ini yang baik. Maka apa saja jenis keaiban yang ada pada beras tidak sah. Begitu juga kalau ia dimakan oleh ulat ataupun kutu, ataupun yang ni dia basah, mablul. Sebab ini cepat rosak, dia boleh merosakkan. Melainkan kalau ia dapat dikeringkan, penulis mengatakan, kalau ia dapat dikeringkan maka ia dapat diselamatkan. Tetapi kalau ia diberikan dalam keadaan basah, biasanya dia akan cepat rosak, maka tidak sah. Kenapa dia mengatakan li salahiyatil iddikhar? Sebab kalau kita membayar dengan keadaan kering, dia boleh disimpan. Tapi kalau basah sudah tidak boleh disimpan. Boleh faham insya-Allah ya? Lebih-lebih lagi gandum. Gandum ini khalas, kalau kena air, masya-Allah, terus nak kena cepat-cepat ini. Nak kena buat cepati. Sebab kalau tak, ini jadi benda lain. Betul ke tidak? Dia akan rosak. Kalau beras ini pun sama juga. Dia boleh rosak. Jadi untuk ia disimpan, dia nak kena dibayar dengan kering. Ini semua masya-Allah ulama kita membicarakan dengan terperinci untuk menerangkan kepada kita tidak dibolehkan kita mengeluarkan sesuatu yang rosak dan bagikan kepada orang miskin. Nah, kebiasaan makan makanan pokok masih basah tidak bisa dipakai ukuran, kecuali bila telah tidak diperoleh selain yang basah, maka bolehlah digunakan sebagai fitrah. Nah, kalau sekiranya tidak ada yang lain, berlaku banjir misalnya, semua yang ni beras ini semua kena air. Jadi sekarang macam mana? Kita mengatakan tapi ini beras ini yang basah, kita dah tak boleh cari ini beras ini yang tidak basah. Maka dalam keadaan seperti ini ada keuzuran, dibolehkan. Dibolehkan. Tapi kalau sekiranya kita boleh cari yang tidak basah, wajib kita mengeluarkan yang tidak basah. Sebab basah ini boleh merosakkan makanan. Aywa. Haram menunda zakat fitrah sampai melewati hari Aidil Fitri bila tiada uzur yang menghalangi. Misalnya hartanya atau mustahik sedang tidak ada. Ia wajib mengqada seketika itu juga kerana kedurhakaannya. Boleh mempercepatkan. Sekarang ini kita lihat penulis mengatakan diharamkan kita melambatkan bayar zakat fitrah. Tapi bilakah diharamkan? Sampai akhir hari raya. Hari raya yang dimaksudnya hari raya Idul Fitri, hari raya yang pertama.
Jadi apabila terbenam matahari pada hari yang kedua, maka khalas, kita mengatakan ini semua ini qada. Selepas itu semua adalah qada. Maka dia berdosa kalau dia sengaja melambatkan. Melainkan kalau dia duitnya kat tempat lain. Dia mengatakan saya nak mengeluarkan zakat fitrah tapi duit saya tertinggal pada hari raya. Duit saya tertinggal kat kampung. Saya nak kena patah balik kampung. By the time dia patah balik kampung dah terbenam matahari. Ini dimaafkan. Sebab ini ada keuzuran baginya. Ataupun dia mengatakan saya ada wang tapi tak jumpa orang miskin. Semua orang kaya. Saya cari orang miskin tak jumpa sehingga terbenam matahari. Dia tidak berdosa, tapi wajib dia bayar. Ini adalah qada, ini ke atas ni. Bukan maksudnya dia dimaafkan terus tak kena bayar, nak kena bayar juga. Nah, sehingga dia dapat ini duit dia balik ataupun dia dapat ini mustahik. Mustahik ini maksudnya orang yang berhak menerima zakat fitrah. Sebab dahulu pernah berlaku satu zaman, pada zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar Abdul Aziz, pada zamannya Masya Allah orang Islam semua kaya, nak jumpa orang miskin susah. Jadi berlaku keadaan orang nak bayar zakat tapi tak dapat orang miskin. Ini adalah keadaan. Kalau kita baca tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ulama kita menamakannya dia khalifah, yang kelima. Umar bin Abdul Aziz hidup ini miskin walaupun dia adalah khalifah. Semua yang ini di Baitul Mal, semua yang ini fisabilillah. Dia seperti Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia daripada keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi dia mengikuti jejak langkah Khulafa Ar-Rasyidin. Dia hidup ini dalam keadaan miskin. Dan dia melakukan infak ini semua harta ini. Dan dia khalifah. Jadi dikatakan pada zaman dia tak ada orang miskin. Sebab dia seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini pun zamannya tak boleh tengok orang miskin. Sayyidina Umar Al-Khattab kalau jadi khalifah, dia pantang lihat ini orang miskin. Dia akan patrol Madinah, patrol pada waktu malam. Macam sekarang polis patrol kan. Ini khalifah patrol. Kita dengar banyak kisah. Dia akan patrol, lihat ada orang miskin ke tidak ada orang miskin. Jalan, lihat. Akhirnya dapat jumpa satu. Ada kisah dalam Fadail Amal, Maulana Zakaria ada kisahkan tentang satu riwayat berkenaan Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Dia berjalan pada waktu malam, dia lihat ada kemah. Kemah di padang pasir. Jadi dia pun pergi kepada kemah tersebut dengan hambanya Aslam. Jadi apabila dia sampai di sana, sebelum ini dia sampai, dia dengar perbicaraan mak dengan anak. Mak mengatakan, apa benda khalifah ini? Kita miskin kat sini, tak ada dapat pertolongan. Allah Subhanahu Wa Taala kasih dia hidayah. Yang ini sebab orang ini dia datang daripada luar. Jadi dia nak minta pertolongan. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab kembali ini kepada Baitul Mal. Maka dia mengambil bersamanya gandum dan juga susu dan sebagainya, semua makanan sebagainya, dia pikul. Hambanya mengatakan, ya Amirul Mukminin, kasih saya pikul. Dia bilang tak boleh, ini adalah tanggungjawab saya. Ini adalah tanggungjawab saya. Maka dia pikul ini gandum dan dia pergi kepada khemah tersebut dan memberikan makanan kepada wanita tersebut. Tapi wanita itu tak tahu dia khalifah. Ingat dia orang biasa. Jadi wanita mengatakan, jazakallah khair, kalaulah yang isi Umar itu mengetahui apa yang kau telah melakukan kepada aku, lebih baik kau yang jadi khalifah. Perempuan dia mengatakan. Jadi wanita itu mengatakan, bagaimana saya nak jumpa ini khalifah Amirul Mukminin? Mengatakan, besok insya-Allah kalau kamu masuk ke Madinah, kamu akan menjumpai ini. Jadi wanita itu tidak mengetahui ini adalah Amirul Mukminin. Jadi ini adalah keadaan ini Khulafa Ar-Rasyidin. Yakni mereka membantu ini orang miskin. Pada zaman mereka tidak ada orang miskin. Sehingga mereka dibunuh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga dibunuh. Sebab menegakkan hak susah. Orang hasad. Biasa kita lihat ini orang yang menegakkan hak ini Khulafa Ar-Rasyidin kebanyakan kena bunuh. Melainkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh. Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Talib lagi dahsyat lagi keadaan ini pada zamannya. Begitu juga dengan Sayyidina Hasan, dikatakan dia juga dibunuh. Sayyidina Husain dibunuh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dibunuh. Yakni maksudnya siapa yang nak menegakkan ini hak, maka ini adalah mujahadah mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala meridai mereka. Hari ini mereka adalah imam kita untuk kita mempelajari apa itu kehidupan yang diridai ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis mengatakan,
haram menunda zakat fitrah sampai melewati Idul Fitri bila tidak ada uzur yang menghalanginya. Misalnya hartanya atau nombor saing sedang tidak ada. Ini seperti mana saya mengatakan tadi ya. Ia wajib mengqada seketika itu juga kerana kedurhakaannya. Yani kalau sekiranya dia melambatkan dengan sengaja sampai terbenam hari kedua, dia berdosa. Sebab dia sengaja melambatkannya. Nah, teruskan. Boleh mempercepat fitrah sejak awal Ramadan. Sunnah jangan sampai menunda hingga selesai solat Idul Fitri. Nah, sekarang ini dia adalah waktu jawaz. Waktu jawaz maksudnya waktu yang dibolehkan kita bayar zakat fitrah. Daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Ini kita mengatakan waktu jawaz. Jadi zakat fitrah kita ada waktu jawaz dengan waktu wujub dengan waktu mandub. Waktu jawaz adalah semua Ramadan. Ini yang dibolehkan kita bayar zakat fitrah. Lepas itu waktu wujub adalah apabila terbenam matahari, seperti mana kita mengatakan akhir Ramadan. Lepas itu waktu sunnah. Bilakah yang di waktu yang mandub ataupun sunnah? Sebelum kita menunaikan solat Idul Fitri. Waktu yang terbaik mengeluarkan zakat fitrah, walaupun ini susah ya. Orang semua takut dia nak keluarkan pada waktu ini, ada terlambat pula nanti. Sebab nak cari ini orang miskin. Saya pernah ini satu ketika nak bayar sebelum solat Raya Idul Fitri. Tapi masalahnya kadang-kadang susah nak cari orang miskin pada ketika ini. Sebab kebiasaan ada orang mungkin tengah tidur, ada orang ini dekat masjid dan sebagainya. Jadi saya hampir ini terlepas waktu sebab saya niat nak memberikan kepada fulan bin fulan. Jadi saya pergi kat rumah dia, ketuk-ketuk pintu, yang ini tak ada orang buka. Jadi lepas itu saya punya lesson. To play safe diberikan pada malam raya. Sebab malam raya senang sikit, orang semua kat rumah. Pagi raya Masya Allah kita pergi rumah orang, kadang-kadang sebab masa pun agak singkat ya. Tetapi ini adalah masa yang paling afdal. Masa yang paling afdal kita memberikan ini zakat fitrah. Jadi disunatkan kita tidak melambatkan sehingga menunaikan solat Idul Fitri. Itu lebih afdal. Tapi kalau kita tak dapat orang miskin dan sebagainya, kita solat Idul Fitri, kita belum mengeluarkan zakat fitrah, jangan panik. Selepas itu yang kita boleh memberikan. Orang menyangkakan ini duit hari raya, betul ke tidak? Tapi dia adalah zakat fitrah. Orang mengatakan ini sudah hari raya. Ada orang yang dia tak tahu, dia menyangkakan terbenam matahari Ramadan aja dah tak ada zakat fitrah, ataupun bila masuk Idul Fitri pada waktu pagi sudah tidak ada zakat fitrah. Ada orang yang panik, dia pergi masjid mengatakan kaunter dah tutup pada 1 Syawal. Dia panik, dia mengatakan astagfirullahalazim, macam mana saya nak bayar zakat fitrah? Sebab dia tak belajar. dia menyangkakan bayar zakat fitrah nak kena bayar kat kaunter masjid punya orang semua holiday. Hari raya pertama siapa yang nak buka kaunter, betul ke tidak? Orang yang kerja kat masjid tahulah. Sebab orang semua dah semangat hari raya. Orang nak layan yang ni macam-macam perkara. Bayar zakat fitrah orang penat. Hari raya yang pertama Masya Allah orang dah penat, sebab satu malam tak tidur. Jadi ada jemaah, sebab saya kerja di masjid, saya tahu ramai orang datang masjid pagi raya mengatakan nak bayar zakat fitrah. Saya mengatakan kepada mereka, awak cari orang miskin, awak niat bayar zakat fitrah. Ramai orang tidak mengetahui perkara ini. Yang haji, dia tidak tahu. Sebab ini tak ramai orang belajar tentang perkara ini. Dia menyangkakan zakat fitrah semua nak kena bayar kat kaunter masjid. Dia tidak mengetahui. Ada orang lagi dia masuk tabung masjid terus. Sah ke tidak? Dia berkata, saya pergi masjid, kaunter masjid tutup. Jadi apa awak buat? Letak kat tabung masjid. Tidak sah. Sebab tabung masjid ini bukan untuk zakat fitrah ini kan. Masjid ambil ini mungkin bayar duit bil. Bukan pergi kepada orang miskin. Bayar duit bilai masjid yang ini tidak sah. Dia zakat fitrah yang ini di dalam ini tabung masjid. Jadi kalau kita belajar perkara ini, kita tak panik. Sebab lepas ini, hatta lepas solat pun kita boleh cari orang miskin dan kita niat zakat fitrah selagi mana matahari belum terbenam pada hari yang kedua. Hari yang pertama yang bila masuk pada hari yang kedua, kita boleh membayar zakat fitrah. Dia mengatakan boleh mempercepatkan, bahkan penundaan di sini hukumnya makruh. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia melambatkannya sehingga selesai melakukan solat sunat Idul Fitri, makruh ini hukum. Hukumnya adalah makruh. Nah, teruskan. Tetapi sunnah menunda fitrah
guna menanti kedatangan semacam kerabat atau tetangga selama tidak melewati terbenamnya matahari Aidul Fitri. Nah, sekarang kalau dia mengatakan saya nak bayar zakat fitrah tapi tak jumpa orang miskin. Tapi orang miskin on the way nak datang. Tapi dah solat hari raya, adakah makruh? Tidak, sebab di sini ada keuzuran. Dia tidak dapat ini orang miskin. Macam kes saya tadi. Kalau kita pergi sebelum ini solat hari raya, kita cari orang miskin, kita ketuk rumah dia tak ada orang buka. Apa nak buat? Kita pergi kat masjid, tengok kat masjid pun tak ada orang miskin, kita pun tak kenal orang. Melainkan ini kalau kita lihat ada orang miskin dan minta sedekah sebagai misal. Sebagai misal, kita kenal dia sebagai orang miskin, kita boleh memberikan zakat fitrah ini kepada ni. Tapi sebahagian yang di masjid, hatta orang minta sedekah kena halau. Orang yang minta sedekah betul-betul yang memerlukan pun yang dihalau di luar masjid. Ini adalah perkara yang tak sepatutnya berlaku. Sebab kadang-kadang ada orang yang betul-betul memerlukan. Dan pagi hari raya ini adalah masa yang mana mungkin mereka boleh dapat ini bantuan. Ada orang ini mungkin boleh memberikan kepada mereka zakat ini fitrah. Jadi kalau kita ada lihat ini orang miskin di masjid, maka kita boleh memberikan zakat fitrah ini kepada mereka. Tapi kalau kita terlambat, maka dimaafkan kalau sekiranya tidak sengaja ataupun kita tak jumpa orang miskin. Ataupun satu orang dia nak memberikan kepada kerabatnya, tapi kerabat dia belum sampai, dia boleh menundakannya dan hukumnya tidak makruh. Sebab memberikan kepada kerabat lebih afdal. Kerabat di sini maksudnya apa? Ahli keluarga. Zakat memberikan kepada ahli keluarga lebih afdal daripada memberikan kepada selain ahli keluarga. Kalau ahli keluarga kita memerlukan, maka lebih afdal kita memberikan ini kepada ahli keluarga. Sebab kita dapat dua pahala. Pahala zakat dan juga pahala silaturahim. Selagi mana tidak terlewat ini terbenamnya matahari. Jadi kita boleh menundakan zakat fitrah sehingga dapat cari orang miskin. Nah, jadi dengan ini kita telah masuk ini kepada fasal ini yang seterusnya. Jadi kita dah habis membicarakan tentang zakat fitrah. Sekarang penulis akan membicarakan tentang mengeluarkan zakat. Hukum ahkam yang bersangkut paut dengan mengeluarkan zakat. Nah, kita teruskan. Fasal tentang pembayaran zakat. Wajib membayarkan zakat sekalipun mempunyai tanggungan hutang kontan. Harus dibayar baik untuk Allah atau manusia. Maka yang lebih jelas, hutang tidak bisa menggugurkan kewajipan zakat. Nah, perkara yang pertama sekali penulis ini membicarakan tentang hutang. Satu orang itu ini dia hutang. Satu orang itu dia hutang. Dan dia ada wang. Dan wangnya telah sampai kepada nisab dan haul. Adakah diwajibkan yang ini dia mengeluarkan zakat? Diwajibkan dia mengeluarkan zakat apabila hartanya sudah sampai ini kepada haul. Apabila ini hartanya yang sudah sampai ini kepada haul. Walaupun apabila hartanya sampai kepada haul, dia berada dalam keadaan hutang, maka diwajibkan dia membayar zakatnya dan diwajibkan dia membayar hutangnya. Walaupun ini hutangnya adalah hutang yang spontan. Ini adalah perkara yang pertama yang disebutkan ini oleh penulis. Jadi maksudnya seseorang itu yang hutang diwajibkan dia membayar zakat, tapi dengan syarat. Dengan syarat yang maksudnya hartanya sampai kepada nisab dan haul, maka diwajibkan dia membayar yang ini zakatnya. Nah, teruskan. Kewajipan pembayarannya adalah dengan seketika, sekalipun zakat harta anak kecil atau orang gila. Sebelum itu juga penulis membicarakan sama ada hutangnya kepada Allah ataupun kepada manusia. Sama yang hutang ini kepada Allah ini adalah, ataupun yang hutang ini kepada manusia. Yang hutang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa yang bentuk. Daripadanya adalah zakat. Zakat bagi tahun-tahun yang lepas sebagai misal. Maka dia belum ini bayar ini misalan zakat-zakat ini tahun-tahun yang lepas, ataupun fidyah. Dia tidak melakukan puasa, selepas itu dia melambatkan qada dan diwajibkan ini dia membayar fidyah. Ini juga adalah hutang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga hutang kepada Allah kafarah puasa sebagai misal. Kafarah sumpahan, satu orang sumpah dengan nama Allah, selepas itu dia nak kena tebus, maka ini juga adalah hutang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada dia hutang ini kepada Allah ataupun hutang ini kepada manusia, dalam masa yang sama dia ada harta dan hartanya sampai kepada haul dan nisab. Maka pendapat yang mu'tamad, pendapat yang adhar, seperti mana penulis mengatakan, adhar maksudnya daripada pendapat Imam Syafi'i, yang dipilih
adalah diwajibkan dia mengeluarkan zakat walaupun dalam keadaan hutang. Walaupun dalam keadaan hutang. Mungkin ada yang mengatakan, tapi orang yang hutang boleh terima zakat. Betul ke tidak? Di sini yang dimaksudkan di sini adalah orang yang hutang dalam masa yang sama ada harta. Bukan yang kita berbicarakan dengan orang yang hutang yang dibebankan dengan hutang sehingga kan dia tidak ada harta. Ini kita mengatakan miskin. Dia boleh terima zakat. Tapi sekarang kita membicarakan tentang apa? Orang yang hutang dalam masa yang sama ada wang. Boleh jadi ke tidak boleh jadi? Ada orang menanyakan misalan kita semua hutang HDB. Sebab kita beli rumah kan? Adakah diwajibkan kita keluarkan zakat? Tapi ada orang mengatakan, tapi saya orang yang hutang. Kalau kita mengatakan orang yang hutang tidak diwajibkan kita mengeluarkan zakat, Masya Allah di Singapura tak ramai orang yang akan mengeluarkan zakat. Sebab semua kita, kebanyakan daripada kita kebanyakan yang hutang. Tetapi di sini kita hutang dalam masa yang sama kita ada harta. Harta kita ada sampai kepada nisab dan haul. Maka diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Nah, kerana hajat mustahikin terhadap zakat tersebut setelah tamakun, iaitu memungkinkan pembayarannya. Nah, sekarang penulis ini mengatakan diwajibkan dibayar dengan spontan, fauran. Diwajibkan membayar dengan spontan. Ini dalam terjemahan apa dia mengatakan, kewajipan pembayarannya adalah dengan seketika. Boleh kita underline ini, kita tulis di sana maksudnya apa? Spontan. Boleh kita tulis perkataan spontan. Sebab kalau baca seperti ini susah nak faham. Pada seketika. Yang dimaksudkan adalah fauran. Apa maksudnya? Sekarang ini misalan kita haul pada 1 Syawal. Haul pada 1 Syawal. Jadi harta dah sampai kepada nisab dan sampai 1 Syawal, maka wajib kita mengeluarkan dengan spontan. Kalau sekiranya wangnya ada dan juga orang yang boleh menerima zakat juga wujud, kita tidak boleh melambatkan zakat. Tidak boleh melambatkan walaupun pada hari keesokannya. Kalau sekiranya apa kita mengatakan, asnaf ini sudah wujud, orang miskin, fakir ada, kita boleh memberikan, dan harta ada pada tangan kita, anytime ini kita boleh. Sekarang lagi zaman sekarang kita boleh transfer kan, lagi senang. Bila sampai ini kepada haul, tak perlu ini kita nak kena keluar rumah ataupun memberikan wang ini kepada orang miskin. Kita minta nombor telefon dia, kita boleh pay now. Ini adalah kemudahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beberapa tahun yang lalu kita terpaksa nak kena pergi, ataupun kalau kita tahu dia USB account. Sekarang ini lebih mudah. Sebab kebiasaannya orang ada handphone. Dan orang miskin ada handphone ini tidak ada masalah. Ini bukan maksudnya orang miskin tidak boleh ada handphone. Orang miskin, handphone hari ini adalah keperluan. Dia bukan sesuatu yang menyebabkan orang ini dianggap ini sebagai kaya. Jadi ia lebih dimudahkan pada zaman sekarang. Jadi wajib kita mengeluarkan zakat dengan spontan apabila sampai kepada nisab dan haul. Walaupun penulis mengatakan pada harta anak kecil, kita pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i wajib mengeluarkan zakat bagi harta anak kecil dan juga orang gila. Harta anak kecil, ada anak kecil kaya, bapanya meninggal dunia, meninggalkan harta. Anak kecil baru 2 tahun mewarisi harta bapanya. Harta bapanya misalnya berjuta-juta dolar, tapi budak ini masih 2 tahun. Macam mana sekarang? Adakah kita nak mengeluarkan zakat baginya? Diwajibkan bagi walinya mengeluarkan zakat ini baginya. Diwajibkan ke atas wali. Begitu juga dengan orang gila. Orang gila juga boleh ada harta. Bapa dia meninggal dunia, dia gila, tapi ibu bapa dia meninggal dunia, kaya. Ibu bapa dia kaya, dia mewarisi harta daripada ibu bapanya. Maka wajib walinya ataupun orang yang menjaganya mengeluarkan daripada duit zakat, daripada hartanya, untuk memberikan kepada golongan yang memerlukan. Kalau sekiranya dia ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat, bitamakun. Penulis mengatakan perkataan ini tamakun. Jadi apa yang kita fahami di sini, selagi mana kita ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat dan kita boleh memberikan kepada fakir miskin, maka wajib kita mengeluarkan dengan spontan. Ini yang penulis mengatakan, walaupun harta itu harta budak kecil ataupun orang gila, tak ada beza. Boleh faham insya-Allah?
Boleh kita baca lagi sekali? Kewajipan pembayarannya adalah dengan seketika, sekalipun harta zakat anak kecil atau orang gila, kerana hajat mustahikin terhadap zakat tersebut. Kenapa Islam mewajibkan bayar dengan spontan? Sebab orang miskin memerlukannya. Sekarang apabila sampai kepada haulnya, itu bukan wang kita lagi, itulah wang hak orang miskin. Maka kita melambatkan orang miskin mendapatkan bantuan. Adakah diharamkan? Diharamkan. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan matlul ghani zulmun. Satu orang ini dia ada harta dan dia hutang orang lain. Apabila sampai kepada masa dia bayar hutang, dilambatkan sengaja. Diharamkan ke atasnya. Sebab mungkin orang yang dia berhutang kepada dia memerlukan duit tersebut, maka dia melambatkannya. Jadi melambatkan bayar zakat, hukumnya adalah diharamkan. Sebab dia melambatkan hak orang miskin. Sebab sekarang duit ni bukan duit kita sekarang. Betul ke tidak? Bila sampai kepada nisab, sampai kepada haul, ini bukan duit kita. Ini adalah hak siapa? Orang miskin. Maka kita tidak boleh melambatkannya. Melainkan kalau kita tak jumpa orang miskin. Itu adalah keadaan yang berbeza. Seperti kalau kita tinggal pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tak jumpa orang miskin, simpan duit itu, cari apa nak buat. Betul ke tidak? Tidak dosa yang ini kita melambatkannya. Sebab kita pun tak tahu ini siapa nak beri. Tapi kalau di Singapura, kalau di mana-mana sekarang dunia, Masya Allah, ini orang miskin ramai sekali yang memerlukan duit tersebut. Maka diwajibkan kita membayarnya dengan spontan. Teruskan. Setelah tamakun pembayarannya. Tamakun maksudnya ada kemampuan ya. Boleh kita tulis di sana. Dia bukan memungkinkan. Tamakun ini maksudnya bukan memungkinkan. Maksudnya apa tadi saya mengatakan tadi? Ada kemampuan. Tamakkana, kata bahasa Arab tamakkana ini maksudnya ada kemampuan untuk melaksanakan. Dia ada untuk membayar zakat. Wajib yang dibayar dengan spontan. Jadi ini zakat sama juga seperti zakat fitrah, di mana dia berada tempat tu, dekat tu juga dibayar zakat. Ya, saya. Ya. Berkenaan dengan zakat ini akan datang juga. Tidak dibolehkan kita memindahkan zakat kepada negeri lain, melainkan kalau sekiranya tidak ada orang miskin di negeri kita. Sebagai misal, dibolehkan kita memindahkan. Tetapi kita ada khilaf yang besar dalam masalah dalam mazhab. Tapi pendapat yang mu'tamad begitu. Teruskan. Apabila menunda pembayarannya, maka berdosa dan menanggung kerosakannya setelah terjadi tamakun. Jadi pertama sekali, satu orang kalau melambatkan bayaran zakat, misalan 1 Syawal haulnya, dia lambatkan 10 Syawal, 20 Syawal, 30 Syawal. Lepas itu masuk ini pada bulan Zulqa'dah, dia tak bayar zakat. Lepas itu masuk ini bulan Zulhijjah, dia menyangkakan saya nak mendapat barakah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Ada orang salah faham ini. Dia bayar duit zakat, dia nak cari mana hari yang barakah. Tapi daripada haul dah lepas dia. Tapi dia mengatakan saya nak mendapat barakah 10 Zulhijjah. Jadi haulnya bila 1 Syawal. Dia mengatakan saya nak bayar Zulhijjah. Masya-Allah. Jadi dia tanggung dosa tiap-tiap hari tanggung dosa. Jadi tiap-tiap hari dia melambatkan, tiap-tiap hari dia menanggung dosa. Tak sekali lepas tu hartanya hilang pula. Macam mana pula sekarang? Ini penulis memberikan misal. Kalau sekiranya hartanya rosak ataupun hartanya hilang, sekarang yang ini jadi hutang ini ke atas. Yang ini zakat tidak digugurkan. Wajib yang ini dia membayarnya. Kalau duit kita senang nak faham, tapi kalau binatang bagaimana? Satu orang ini misalnya dia ada 5 unta. Dia ada 5 unta, zakatnya apa? 1 ekor kambing. Jadi dia sayang kambing ini. Dia nak bagi kepada orang miskin, dia fikir 2 kali. Jadi dia mengatakan saya nak tunggu yang ni bulan Zulhijjah supaya saya mengeluarkannya dan orang pun dapat sembelih. Tapi belum ini sampai ini Zulhijjah, kambing dia meninggal. Maka wajib ini dia bayar kambing. Jadi maksudnya diwajibkan yang dia mengeluarkan. Jadi qada yang ke atas ni. Dia nak kena cari ini kambing untuk dia mengeluarkan sebagai zakat. Ini yang penulis tadi mengatakan. Apa dia mengatakan? Jikalau menunda untuk menanti adanya mana tadi? Apabila menunda pembayarannya, maka berdosa dan menanggung kerosakannya setelah terjadi tamakun. Apabila menunda pembayarannya, maka berdosa dan menanggung kerosakannya. Menanggung kerosakannya maksudnya duit zakat menjadi rosak.
binatangnya mati sebagai misal, maka diwajibkan dia menggantikannya. Wangnya hilang, diwajibkan dia mendatangkannya. Nah, sehingga dari tamakun, ini maksudnya sehingga dia ada kemampuan kembali untuk membayar. Jadi dijadikan hutang ke atas. Teruskan. Tapi jikalau menunda untuk menanti adanya kerabat tetangga, orang yang lebih memerlukan atau yang lebih maslahat, maka tidaklah berdosa. Kalau dia melambatkannya ada sebab. Ada sebab. Yang ini dia mengatakan orang yang memerlukan zakat saya ataupun orang yang memerlukan daripada kerabat saya, ahli keluarga saya ada yang miskin, dia memerlukan wang ini, tapi dia nak kena jalan, dia nak kena daripada tempat yang jauh nak kena datang, mungkin memerlukan 10 hari baru sampai Singapura. Saya nak memberikan zakat ini kepadanya sebagai misal. Maka dalam keadaan seperti ini tidak diharamkan dia melambatkannya. Yang ini sebab ini dia nak memberikan kepada kaum kerabatnya yang memerlukan. Jadi di sini ada maslahat. Ataupun ini dia nak memberikan ini kepada beberapa ini orang miskin yang sangat-sangat ini memerlukan, tetapi mereka tidak ada pada ketika itu. Jadi dia mencari sehingga yang didapat, maka dia melambatkannya. Ini dimaafkan. Jadi kalau sekiranya ada sebab untuk dia melambatkannya, dimaafkan. Teruskan. Tapi harus menanggung jika harta zakat itu rosak. Sama seperti mana kita mengatakan, kalau zakat itu rosak, maksudnya hilang ataupun binatangnya mati sebagainya, maka wajib yakni dia membayar kembali. Sebagaimana orang yang merosakkannya atau sembarangan dalam menyimpan harta itu, seperti meletakkan di lain tempat simpanan semestinya setelah cukup haul sebelum terjadi tamakun. Nah, yang ini penulis ini memberikan misal. Seperti satu orang ini dia merosakkan hartanya, ataupun dia tidak menjaga hartanya dengan betul. Dia meletakkan hartanya misalan di tengah jalan, lepas itu dicuri. Siapa salah, dia yang salah, maka dia nak kena ganti balik. Jadi misalan satu orang dia nak bayar zakat, dia letak hartanya misalan di luar rumah. Ini biasanya duit kita tidak letak di luar rumah, tapi dia letak di luar rumah. Jadi tafsir, ini adalah tafsir, ini adalah salah ni. Jadi kalau dia melakukan kesilapan ini seperti ini, maka diwajibkan dia menggantikannya. Diwajibkan dia menggantikannya. Jadi penulis mengatakan atau sembarangan dalam menyimpan harta itu, dia tak jaga hartanya, seperti meletakkan di lain tempat simpanan semestinya, yakni seperti letak di luar rumah setelah cukup haul sebelum terjadi tamakun. Yakni syaratnya adalah selepas haul. Selepas haul, maka diwajibkan dia membayar ini zakat. Diwajibkan ini dia membayar zakat. Nah, teruskan. Tamakun terjadi dengan telah adanya harta bergerak. Sekarang kita nak kena faham apa maksud tamakun ya. Apakah yang dimaksudkan tamakun di sini? Harta bergerak. Yang dimaksudkan dengan tamakun seperti mana saya mengatakan tadi apa? Kemampuan. Ada kemampuan ya. Jadi kita nak kena faham ini ya. Sebab penterjemah yang ini menggunakan perkataan ini. Tamakun maksudnya di sini adalah apabila seseorang itu ada kemampuan. Nah, teruskan. Tamakun terjadi dengan telah adanya harta bergerak yang tadinya tidak ada, atau telah beradanya harta tidak bergerak yang ada di tempat yang sulit terjangkau. Kalau belum juga ada, tidaklah wajib membayarkan zakat dari tempat lain, sekalipun kita membolehkan memindah zakat. Masya Allah. Kita lihat dari apa penulis ini mengatakan di sini ya. Penulis ini mengatakan maksud ini daripada tamakun adalah apabila harta itu hadir. Apabila harta itu ada. Yang ini sekarang ini satu orang ini dia simpan duit. Maka duit tersebut adalah miliknya sampai kepada nisab, sampai kepada haul. Maka dalam keadaan seperti ini kita mengatakan dia ada kemampuan ini untuk mengeluarkannya. Jadi kita mengatakan diwajibkan ini dia mengeluarkan zakat. Ini adalah
Misal yang pertama. Misal ini yang kedua, wang tersebut sudah sampai kepada nisab, sudah sampai ini kepada haul. Akan tetapi ia tidak ada di sisinya. Ia tidak ada di sisinya. Maksudnya wang tersebut ada di negeri lain sebagai misal. Taib, adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat bagi wang tadi? Diwajibkan. Jadi sama ada wang tersebut ada pada sisinya ataupun yang ada yang pada tempat ini yang lain. Tapi kita mengatakan zakat ini tetap diwajibkan. Diwajibkan ini ke atasnya. Jadi di sini yang ini penulis ini dia membicarakan ini tentang pertama sekali adalah syarat ini kewajiban. Jadi dia mengatakan telah adanya, saya tidak mengetahui kenapa dia mengatakan harta yang bergerak. Sebab penulis di sini dia mengatakan dua situasi. Situasi yang pertama adalah harta di sisi kita. Situasi yang kedua adalah harta yang raib. Yakni harta yang tidak ada di sisi ini kita. Maka bagi kedua-duanya diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Keadaan ini yang ketiga adalah harta tersebut ada di sebuah tempat yang susah kita nak sampai kepadanya. Ini adalah keadaan yang ketiga. Yakni misalnya satu orang ini misalnya dia ada harta, maka kita mengatakan hartanya berada di sebuah kampung tapi susah dia nak sampai ini kepada hartanya dengan sebab-sebab ini yang tertentu, seperti yang ini disebabkan lockdown sebagai misal. Dia mengatakan saya ada harta tapi harta tidak ada di sisi saya. Tapi dia ada di tempat ini yang mana saya tidak dapat ini sampai ini kepadanya. Adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat? Maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat apabila dia sampai kepada hartanya. Sama juga dengan harta yang raib. Dia mengatakan harta itu tidak ada di sisi saya. Tapi kalau sekiranya dia sudah mendapati harta tersebut, maka wajib ini dia mengeluarkan zakat. Jadi kita ada berapa situasi di sini? Situasi yang pertama adalah harta ada di sisinya. Situasi yang kedua adalah harta yang tidak ada di sisinya. Situasi yang ketiga adalah harta yang tidak ada di sisinya dan dia tidak dapat sampai ini kepadanya. Maka bagi ketiga keadaan diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Cuma bezanya adalah bilakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat? Maka diwajib dia mengeluarkan zakat apabila dia mendapatkan tamakkun. Yakni ini yang penulis ini mengatakan dia mendapatkan tamakkun, yakni dia ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat bagi harta tersebut. Yakni sebagai misal, harta saya tidak ada di sisi saya, tapi saya mengeluarkan zakat bagi harta yang tak ada pada sisi saya. Boleh ke tidak boleh? Misalnya ada orang ini zaman sekarang, misalnya dia ada harta di Singapura, dia ada harta di Australia. Jadi harta di Australia dia kena keluarkan zakat. Tapi dia mengatakan saya tak dapat, harta saya tidak ada di sini, ada di sana. Adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat? Diwajibkan, betul ke tidak? Maka dia mengeluarkan zakat bagi hartanya di sana. Sebab sekarang dia ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat ke tidak? Dia ada kemampuan. Walaupun harta itu tidak ada di sisinya, walaupun harta tersebut dia tidak dapat sampai kepadanya. Boleh kita faham insya-Allah? Ini macam zakat bagi CPF. Yani kita ada harta tapi kita tidak dapat sampai kepadanya. Tapi kita mampu yang dia mengeluarkan. Adakah kita mampu mengeluarkan zakat bagi harta kita yang kita tidak sampai kepadanya, ataupun harta kita yang tidak ada di sisi kita mampu kita mengeluarkannya. Tetapi kewajipannya adalah apabila kita mendapatinya. Kalau bagi harta yang kita tak dapat sampai kepadanya, berbeza dengan harta yang kita dapat sampai kepadanya, maka itu kita mengatakan wajib kita mengeluarkan dengan spontan. Jadi kita baca dulu insya-Allah. Penulis akan membahaskan perkara ini. Teruskan. Ustaz, jadi maksudnya kalau seorang tu dia ada harta dia dekat satu dunia lah. Dan Afwan, sekali lagi penterjemah menggunakan istilah bergerak dengan tidak bergerak. Saya rasa ada terjemahan yang lebih baik. Yang ini penulis ini sedang membicarakan sama ada harta itu di sisi kita ataupun bukan di sisi kita. Itu cerita ni. Kalau harta itu bukan di sisi kita, tetap diwajibkan kita mengeluarkan zakat bagi harta yang tidak ada di sisi kita. Kalau kita ada kemampuan untuk kita mengeluarkan. Satu orang ini misalnya dia ada wang di Australia, misalnya dia ada $20,000 di sana, cash. Dia simpan yang ni dekat rumah di sana, misal. Dan dekat sini dia ada duit yang ni misalnya 50,000. Taib, dia mengeluarkan bagi kesemua duit zakat, betul ke tidak? Duit simpanannya. Dia mengeluarkan wangnya di sini dan juga wang di sana. Duit yang ni di Australia adalah mal raib. Yang ni tidak ada di sisinya.
Maka sekarang dia ada tamakun ke tidak ada tamakun? Dia ada tamakun. Dia boleh ini mengeluarkan zakat. Maka wajib ini dia mengeluarkannya. Situasi yang satu lagi penulis mengatakan kalau dia ada wang tapi dia tidak dapat sampai kepadanya. Seperti rumahnya misalan dirampas orang. Dan dia tidak ada akses ini kepada wang tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini hanya diwajibkan bila dia dapat kembali wang tersebut. Sebab wang itu tidak ada, dia tidak dapat ini kembali ini wang tersebut. Seperti wang yang dirampas. Hanya diwajibkan dia mengeluarkan zakat wang dirampas setelah dia mendapatkan wang tersebut. Nampak tak? Baik, teruskan. Apa tadi? Okay, jadi maksudnya kalau dia ada multiple banks dekat multiple countries, dan duit dia yang ada sekarang di sisinya itu cukup untuk bayar zakat after the combine, dan dia bayar dekat sini. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Zaman sekarang ini berkenaan dengan bank, tak ada masalah. Sebab satu orang ini harta banknya dekat Malaysia, banknya dekat mana-mana di dunia, dia boleh mendapatkan wang tersebut selagi mana wang itu tidak di-freeze. Kalau zaman dahulu dia nak kena travel kan, nak ambil. Kalau wang dia dekat India ke kat mana, dia nak kena travel pergi ke sana. Tapi zaman sekarang kalau kita simpan kat bank, tak perlu kita pergi ke sana. Kita boleh online transfer saja. Nah, teruskan. Satu lagi, yang ini akhir sekali penulis mengatakan tidaklah wajib membayarkan zakat dari tempat lain sekalipun kita membolehkan memindah zakat. Jadi ini maknanya dihilangkan kat sini, Ustaz. Yang boleh memindahkan zakat. Ini adalah berkenaan dengan memindahkan zakat. Jadi sekarang satu orang ini dia nak mengeluarkan zakat. Adakah kalau kita mengatakan mengikut kepada pendapat muktamad kita tidak boleh memindahkan zakat. Jadi di mana dia mengeluarkan zakatnya? Di mana dia mengeluarkan zakatnya? Dia mengeluarkan zakatnya di negeri. Tapi kalau sekiranya kita mengambil qaul yang mengatakan boleh kita memindahkan zakat, boleh kita mengeluarkan zakat ini di negeri lain. Sebab ini adalah masalah khilafiyah. Maka di sini penulis ini mengatakan seandainya kita menggunakan pendapat yang boleh memindahkan zakat, maka kita boleh mengeluarkan zakat ini di tempat wang tersebut. Kita baca lagi sekali ibaratnya. Tidaklah wajib membayarkan zakat dari tempat lain sekalipun kita membolehkan memindah zakat. Nah, sekalipun yang ini kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan boleh memindahkan zakat. Ini penulis sendiri mengatakan seandainya kita menggunakan ini pendapat memindahkan yang ini duit zakat. Ini adalah berkenaan dengan seperti mana saya mengatakan, wang, satu orang ini dia ada wang di negeri yang lain dan dia tidak dapat akses kepada hartanya. Adakah diwajibkan dia mengeluarkan hartanya? Tidak diwajibkan. Bilakah diwajibkan dia mengeluarkan hartanya? Bila dia dapat wang. Sebab sekarang ini masalahnya dia tidak dapat akses kepada wang tersebut. Nampak tak? Maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat bila dia mendapatkan wang itu. Jadi apabila dia mengeluarkan zakat ini pada negerinya. Ini mengikut kepada pendapat yang muktamad. Di sini penulis mengatakan berkenaan dengan harta yang dia tidak dapat, yang ini sampai kepadanya. Saya memberikan misal yang senang untuk kita faham. Misalnya ada begini. Satu orang misalnya dia ada $50,000. Dia ada $50,000. Selepas itu $50,000 dirampas oleh seseorang. Dan orang itu tak nak kasih dia balik. Dan dia tidak ada kuasa untuk nak mengambil balik wang tersebut. Soalannya adalah adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat? Ini adalah keadaan yang ketiga penulis mengatakan tadi ya. Jadi kita nak faham masalahnya. Soalannya adakah wajib dia mengeluarkan zakat? Kita mengatakan selagi mana duit itu adalah duitnya, diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Tetapi soalannya adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat sekarang? Tidak diwajibkan. Bilakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat? Kalau dia dapat duit itu balik selepas 3 tahun yang perampas ini bertaubat kepada Allah. Jadi dia kembalikan wang tersebut kepada orang yang dia rampas. Sekarang kita nak kena kira balik 3 tahun yang ini punya duit zakat bagi wang tersebut. Jadi penulis ini sedang membicarakan tentang ini perkara ini. Yang ini sikit lebih kurang tentang perkara ini. Dia tidak dapat sampai kepada harta ini. Jadi tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat
selagi mana dia tidak mendapatkan yakni wang tersebut. Berbeza kalau dia dapat akses. Seperti wangnya tidak ada negeri tapi di negeri lain, tapi dia boleh mendapatkan wang tersebut. Ini kita mengatakan wajib dia mengeluarkan zakat. Betul ke tidak? Beza dengan kita mengatakan dia dapat sampai kepada wangnya ataupun tidak dapat sampai kepada wangnya. Jadi dia mengatakan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kalau dia tidak dapat sampai kepada wangnya, walaupun kita menggunakan pendapat yang membolehkan kita memindahkan zakat. Kalau duitnya dirampas di Australia sebagai misal, kita mengatakan tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat bagi duit yang dirampas sebab dia belum dapat duit tersebut. Dia belum dapat duit yang ini tersebut. Nah, teruskan. Dan telah adanya mustahikin, orang-orang yang berhak menerima zakat, atau telah ada sebahagian di antara mereka, maka tamakun di sini terjadi pada jumlah sesuai dengan bahagian yang telah ada itu, hingga jika rosak kerana belum diserahkan, wajib menggantinya. Nah, sekali lagi penulis ini membicarakan daripada syarat kita mengeluarkan zakat dengan spontan adalah dengan wujudnya mustahiqin. Siapakah yang mustahiqin? Maksudnya asnaf. Jadi sebelum ini penulis ini mengatakan hadirnya harta, adanya harta. Satu orang ini kalau dia ada harta sampai kepada nisab dan haul, wajib dia mengeluarkan zakat. Perkara yang kedua dia membicarakan tentang adanya asnaf, yakni adanya orang fakir dan miskin. Maka diwajibkan dia mengeluarkan zakatnya dengan yakni spontan. Boleh insya-Allah. Kalau sekiranya dia melambatkannya, maka dia nak kena bayar ganti ruginya. Kalau dia melambatkan keluar duit zakat setelah ada mustahiqin dan duit itu hilang, maka kita mengatakan dia nak kena bayar lagi. Yakni maksudnya duit zakat itu tidak jatuh. Sebab salah siapa? Salahnya sebab dia melambatkannya tanpa sebab. Dia melambatkannya tanpa sebab, maka diwajibkan dia membayar harta tersebut. Wallahu a'lam. Ini bisawab. Kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah ini pada minggu yang akan datang kita akan bicarakan yang seterusnya. Jadi pada hakikatnya, yakni benda ini bukan begitu susah ya. Penulis ini hanya sedang membicarakan selagi mana wang tersebut ada di sisi kita ataupun ada tamakun, kita ada kemampuan untuk kita mendapatinya, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Berbeza kalau sekiranya kita tidak dapat akses kepada harta itu, maka tidak diwajibkan zakat. Jadi saya harap boleh faham insya-Allah. Ada siapa-siapa yang tak faham apa saya bicarakan tadi? Saya macam merasa hari ini macam banyak technicality sangat ni. Tapi saya harap tidak ada masalah. Saya dah ulang beberapa kali, tidak ada masalah. Ini sama dengan masalah apa? Harta yang dirampas. Jadi kalau kita lihat harta yang dirampas, ini ceritanya. Harta tidak ada di sisi kita dan kita tidak ada akses kepada harta tersebut, maka tidak diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Betul ke tidak? Tetapi kalau sekiranya harta tersebut kembali kepada kita, maka sekarang ini kita mengeluarkan zakat. Ini yang dimasukkan oleh penulis. Sebab kadang-kala kita memiliki harta tersebut tapi tidak diwajibkan kita mengeluarkan sekarang. Nampak tak? Tidak diwajibkan kita mengeluarkan sekarang. Seperti zakat CPF. CPF adalah harta kita, betul ke tidak? Tapi adakah diwajibkan kita keluarkan tiap-tiap tahun? Zakat CPF adakah diwajibkan kita keluarkan tiap-tiap tahun? Tidak diwajibkan. Kenapa? Sebab kita belum lagi mendapatinya. Tetapi kalau kita dah dapat ini zakat CPF, kita nak kena keluarkan zakat. Tapi ada sebagian orang apa dia buat? Dia tetap keluarkan tiap-tiap tahun. Supaya apa? Play safe. Jadi bila dia dapat zakat CPF, dah tak ada hutang lagi. Rather than ini dapat selepas 50 tahun ini zakat CPF, nak kena kira balik 50 tahun. Susah ya. Nah. Ya. Boleh ya insya-Allah ya. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini ya. Ya. Okey, bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kufri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa zikir kulla halalan da'ima wa ila 'atfika ulama ahna bi khairi wa
كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأكرم برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأعلى الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابي والرب اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمر وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة وسلنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد فشح صحبه والحمد لله في البدء والتناهي ربنا تقبل معنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بالصالحات اعمالا واجرا الله يا كريم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم